Testing. Satu dua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Testing. Satu dua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Testing. Satu dua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khayra illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam siri perkongsian ilmu berkaitan dengan umrah. Moga-moga perkongsian yang saya akan kongsikan dengan sidang pendengar sekalian dapat sebanyak ilmu untuk kita tambah ilmu kita berkaitan dengan ibadah umrah. Jadi di mana yang kita dimaklumkan bahawa sehingga hari ini kita masih lagi menunggu bilakah pihak kerajaan Arab Saudi akan membenarkan umat Islam seluruh dunia untuk sama-sama pergi menunaikan ibadah umrah. Oleh pilihannya ini adalah ketentuan daripada Allah SWT, namun kita perlu bersabar di atas ujian dan juga ketentuan takdir daripada Allah Ta'ala. Oleh pilihannya kita dituntut untuk terus sentiasa berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala mengangkat wabak ataupun penyakit yang kita hadapi selama ini. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat sedang pendengar ataupun sedang mengikut live sekarang ni, seperti mana yang kita dimaklumkan ibadah haji tahun ini pun pihak kerajaan Saudi hanya membenarkan orang-orang yang berada di Mekah ataupun tanah suci saja untuk menunaikan umrah, yang mana kita dikhabarkan
belum dibuka kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hanya dibenarkan orang-orang yang berada di tanah suci saja untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dan seperti mana yang kita dikhabarkan juga, jemaah daripada Malaysia tadi pun ditangguhkan pada tahun hadapan, yang mana pihak tabung haji melalui Kementerian Agama telah mengumumkan bahawa calon-calon ataupun nama-nama jemaah haji yang tahun ini naik akan diutamakan pada tahun hadapan, iaitu pada tahun Hijrah 1442. Itulah sedikit sebanyak pengenalan ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan ibadah haji dan juga umrah. InsyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan dengan sedang pendengar ataupun pengikut berkaitan dengan pengenalan umrah. Yang pertama sekali, bab satu iaitu pengenalan umrah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala melalui ayat tersebut, Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Ini bermakna setiap umat Islam yang berdaya hendaklah menunaikan haji dan umrah. Bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka diwajibkan ke atasnya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Umrah yang pertama bagi setiap Muslim ataupun Muslimah yang mampu adalah fardu. Kita kena faham bahawa hukum melaksanakan ibadah umrah ni adalah fardu ke atas setiap individu Muslim. Itu hukum dia. Maknanya sekiranya kita ada kemampuan dari segi pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka kita diwajibkan. Begitu juga dengan umrah. Haji kita dah maklum dah, bagi yang mampu seumur hidup hanya sekali. Begitu juga dengan umrah, hukumnya seumur hidup hanyalah sekali. Sebab itu hukum kita lihat bahawa ibadah atau hukum menunaikan ibadah umrah buat kali yang pertama adalah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian umrah? Umrah ialah qasad ataupun mengunjungi Baitullahil Haram dalam keadaan beribadah dengan mengerjakan tawaf, sa'i dan bergunting, bercukur pada bila-bila masa sahaja asalkan tidak dalam ihram haji. Itu dia punya definisi ataupun pengertian umrah. Umrah ialah qasad. Qasad ini kita niat untuk apa? Mengunjungi Baitullah, yakni di Mekah, ataupun kita niat nak menziarahi maqam ataupun Masjid Nabi SAW. Tujuan apa? Ialah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan untuk kita nak melancong, bukan tujuan untuk kita nak bercuti. Maknanya mengunjungi Baitullah ataupun Al-Haramain ini, dua Asy-Syarifain, iaitu bertujuan untuk beribadah dan mengerjakan tawaf, sa'i dan bersyukur pada bila-bila masa sahaja asalkan tidak dalam ihram haji. Maknanya setiap masa dibolehkan, ataupun setiap tahun, setiap bulan dibolehkan kita melaksanakan ibadah umrah, kecuali dalam bukan dalam kita ihram haji.
Itu dia punya definisi atau pengertian. Ini di antara gambar yang saya sediakan untuk sidang penonton sekalian, keadaan Mekah Al-Mukarramah dan juga tempat kita bersa'i. Dulu ini adalah gambaran tahun 2018, yang mana alhamdulillah saya sempat untuk menunaikan umrah pada tahun 2018, iaitu bulan November, bulan November. Inilah keadaan suasana ketika itu. Yang mana pada hari ini kalau kita lihat di dalam live TV, mungkin agak berkurangan, taklah macam tu, sebab masih lagi diadakan sekatan terhadap kita lah yang nak berziarah ataupun nak sembahyang di dalamnya, hanya dibukakan kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Baik, di sebelah ni iaitu Kaabah, dan di sebelah punya ada lampu hijau itu adalah tempat kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Apabila kita selesai, ini gambaran lah, selesai saja menunaikan umrah 7 pusingan, dan seterusnya kita akan solat sunat tawaf, dan seterusnya kita akan terus menunaikan sa'i. Dan juga selepas sa'i cukup 7 kali, maka kita akan bertahalul. Inilah gambaran kita bertahalul, gunting gunting rambut, sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik, bagi kaum lelaki, selepas kita tahalul ataupun bergunting tu, maka dituntut ataupun afdal bagi lelaki selesai saja penunaian atau pelaksanaan umrah kali yang pertama ni, maka dituntut kita bersyukur. Maka selepas saja kita bergunting di Bukit Marwah di sana tu, maka kita akan keluar daripada masjid, dan sementara kita nak menuju ke hotel ataupun tempat penginapan, maka kita carilah kedai-kedai gunting rambut yang boleh mencukurkan ataupun membotokkan kepala kita lah, bagi kaum lelaki sahaja. Baik, inilah gambar-gambar di dataran Kaabah Al-Musharrafah. Jelas suasana maghrib ada, suasana siang pun ada. Begitulah tuan-tuan. Betapa kita hari ini, kita lihat keadaan hari ini dalam keadaan COVID-19 ni masih lagi seperti mana yang saya katakan tadi, orang berkuranganlah di dataran Masjidil Haram itu ataupun di dataran Kaabah. Ada orang tawaf, hanya orang tertentu sahaja. Ini dia suasana tawaf sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Baik. Hukum seterusnya adalah hukum menunaikan ibadah umrah. Hukum menunaikan ibadah umrah. Jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah wajib dilakukan seumur hidup. Hukum adalah wajib dilakukan seumur hidup. Sekali sahaja. Hukumnya adalah sekali sahaja. Jika diulangi menjadi sunat dan memperolehi pahala yang banyak di sisi Allah, tidak menjadi masalah. Kalau kita, Allah Ta'ala beri kemampuan dan juga keizinan, maka sampai masa kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tetamunya. Jika diulangi menjadi sunat dan memperoleh pahala yang banyak. Jadi kalau kita yang nak pergi setengah orang, nak pergi 2-3 kali tu, maka mereka tu menjadi sunat, menjadi sunat kepada mereka. Baik, seterusnya. Seperti mana firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajj wal umratu fariidatan
la yadurruka bi ayyihima badat. Haji dan umrah kedua-duanya adalah fardu. Tidak mengapa mengerjakan yang mana dahulu. Itu bagi Nabi beri jaminan bahawa haji dan umrah ni fardhatan. Dua-dua itu adalah fardu ke atas setiap individu yang mampu. Tak mengapa. Tidak memberi, maksudnya mana-mana saja pun kita boleh buat dahulu. Sama ada haji ataupun umrah. Kalau kita nak tunggu haji mungkin lambat, tunggu turn. Maka ada rezeki, ada kemampuan, pergi umrah. Maka boleh yang mana dahulu pun. Selepas kita pergi umrah, lepas tu kita akan tunggu pula rupanya turn haji yang kita daftar sebelum ni. Itu Nabi beritahu, tidak menjadi masalah lah. Baik. Ketika kita memahami situasi pada hari ini amat sukar untuk menunaikan ibadah haji kerana terpaksa menunggu giliran. Memanglah hari ini apabila kita daftar hari ini, maka giliran kita mungkin berpuluh-puluh tahun untuk menunggu mengikut turn ataupun urutan yang kita daftar tu. Untuk menunaikan umrah tidak perlu tunggu giliran kerana umrah boleh dirancang dan dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Umrah dia berbezalah dengan ibadah haji. Ibadah haji mungkin tak lama dah. Kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kalau kita tengok hari ini dah 25 Zulqa'dah. Tak lama dah, dia kurang 2 minggu saja lagi. Dan 2 kali Jumaat saja lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Maka di situlah yang ditetapkan untuk umat Islam mengerjakan ibadah haji. Jadi umrah ni bila-bila masa saja kita boleh laksanakan. Cuma hari ini kita tunggu apabila kerajaan Arab Saudi umum saja dibuka kepada seluruh umat Islam, maka kita ada perancangan bilakah kita akan pergi menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena ada azam, bersama-sama melihat dua tempat yang menjadi keagungan bagi umat Islam, Makkah Al-Mukarramah dan juga maqam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Oleh yang demikian, tunaikanlah umrah dahulu sebagai persediaan. Dia tak perbezaan di antara menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji, maka dia ada tak beza tu tak banyak. Cuma kalau kita tengok pelaksanaan haji, mungkin kita berada di sana lebih kurang 40 hari lebih, 45 dan sebagainya lah, mengikut ikut package yang kita boleh. Cuma haji dia ada wukuf, dia ada lontar di Jamrah, ada wukuf di Arafah, mabit di bermalam di di Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Itu haji. Manakala umrah ni dia tak sampailah ke tahap tu, dia tidak ada melontar. Cuma kalau kita pergi akan dibawa lah tempat-tempat yang dilaksanakan melontar di Jamrat, ataupun ada kita naik tijarah di kota Mekah tu, dibawa tempat kita di Mina berwukuf dan sebagainya lah. Semua tu akan dibawa sekiranya kita pergi dengan mana-mana package dalam program ziarah kota Mekah. Walau bagaimanapun tidak wajar bagi seseorang yang berulang kali pergi menunaikan umrah sedangkan yang fardu belum terlaksanakan lagi. Jadi kalau kita pergi umrah tiap-tiap tahun, tiba-tiba haji tak daftar pun, maka dikatakan di sini tidak wajarlah bagi seseorang itu berulang tiap kali pergi menunaikan umrah. Maknanya kalau dia pergi tiap tahun pun, sedangkan dia mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka utamaannya perlu kepada yang wajib itu. Dia pergi dah sekali umrah, cukup, maka dia akan usaha pula untuk daftar untuk pergi menunaikan ibadah haji pada bulan inilah. Apabila bulan haji ni apabila masuk saja Syawal, maka dikatakan bulan haji sehinggalah 10 Zulhijjah dan termasuk hari-hari tasyrik. Maka tunaikanlah yang wajib iaitu ibadah haji kerana di dalam haji pun ada ibadah umrah. Maka apabila kita daftar nak pergi haji, di situ juga ada ibadah umrah. Sebelum masuk pada waktu kita nak wukuf tu, maka di situlah kita akan ulang alik untuk menunaikan ibadah umrah di dalam bulan haji. Seterusnya, huraian ibadah umrah.
Baik, ibadah umrah ni dia ada 5 rukun, rukun dia. Rukun umrah dia ada 5 perkara. Yang pertama ialah berniat ihram umrah. Itu yang pertama sekali. Rukun dia lah. Maka kalau kita tak niat, maka tidak sahlah umrah kita. Maka sebab dalam ibadat kita ni innamal a'malu binniyat, kata Nabi SAW. Sesungguhnya bermula amal ataupun amalan anak Adam itu bergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Apa saja ibadah kita yang ada niat, menurut niat itu menjadi rukun yang pertama. Contoh macam sembahyang pun ada, macam pengambilan wuduk pun ada saja semua ibadat-ibadat ni Allah Ta'ala akan lihat dari segi niat kita. Begitu juga dengan umrah. Berniat ihram umrah. Yang keduanya, rukun yang kedua, tawaf Kaabah 7 kali keliling, 7 pusingan. Kita lepas kita niat ihram umrah di mana di miqat. Kita akan sebelum kita pergi niat tu, seperti mana yang kita ketahui bahawa kita akan mandi dulu. Sunat ihram ini sunat. Sunat kita sucikan tubuh badan kita, kita bersihkan segalalah kekotoran di anggota kita. Lepas tu kita pakai kain ihram. Di mana? Di hotel tu lah. Ni situasi di Mekah. Kita berada di Mekah. Itulah. Lepas tu kita akan turun dan kita akan pergi ke miqat. Ikutlah. Kalau kita masih lagi dalam package, akan dibawa oleh travel lah. Ataupun kalau hari lain, kita akan pergi sendiri. Kita pulang sama ada kita nak naik taksi ataupun kenderaan lain yang mana kita boleh sewa, kita pakat 2-3 orang atau 5 orang, satu kata kita pergi niat umrah. Niatlah yang dekat lah Tan'im. Masuk saja sampai di Tan'im tu, tempat kita berniat, maka kita akan masuk dalam masjid, kita akan semayang lah, sama ada semayang sunat tahiyatul masjid ataupun boleh juga kita terus semayang sunat ihram. Maka lepas pada sembahyang 2 rakaat, kita akan niat di situ. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku nawaitul umrata, melaksanakan umrah ataupun mengenai umrah dan berihram padanya kerana Allah Ta'ala. Maka apabila kita berniat di situ, di mana-mana miqat, maka jagalah pantalan yang 13 tu. Bermula pada niat sampailah kita tahallul. Maka dalam fatrah tu dituntut kita untuk menjaga segala pantalan. Ada 13 nanti akan disebut mungkin dalam episod ataupun bab-bab yang akan datang. Yang seterusnya, apabila kita sudah berniat, kita keluar daripada tempat kita niat tu, miqat tu di masjid tu, kalau Tanim tanyalah, kalau Jaronah lah, kalau Bir Ali lah. Maka kita akan keluar, kita akan naik kenderaan, terus kita menuju ke kota Mekah. Kita terus menuju ke kota Mekah untuk apa? Untuk nak melaksanakan rukun yang berikutnya, iaitu tawaf Kaabah 7 kali pusingan. Baik. Apabila kita sampai saja di dataran ataupun termasuk dalam masjid, kita akan lihat di betul-betul bertentangan ataupun berhadapan dengan Hajarul Aswad. Dia ada satu line panjang situ dan dia ada satu lampu hijau. Ada, tak silap saya, ada 2-3 lampu hijau di sebelah kanan, berada di atas. Maka di situlah tempat kita berniat untuk melaksanakan tawaf. Baik, apabila kita niat saya tawaf, saja aku tawaf umrah. Adalah lepas niat saja aku tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita niat, kita bacalah doa yang ditulis ataupun apa-apa saja doa yang boleh kita baca ketika mana kita tawaf 7 kali itu. Itu rukun yang kedua. Pastikan tawaf kita tu, bau kita ni dia sehala dengan Baitullah. Jangan pusingkan, maknanya bau kita ni bagi sehala lah, bagi sebelah Kaabah. Jangan apabila ditolak terus, apabila lari saja bau kita ni, maka kita terus cepat-cepat kita bagi selari balik dengan
Kaabah ketika mana kita pusing 7 keliling tu. Baik, yang ketiga, rukun umrah ialah sa'i. Selepas kita tawaf 7 pusingan, kita akan sa'i. Baik, sebelum tu saya nak sebut sikit, tadi saya sebut dah. Sebelum kita pergi ke tempat ataupun mas'a, dipanggil tempat kita sa'i, lepas kita tawaf 7 pusingan, 7 kali cukup apa semua, kita akan sembahyang sunat. Sunat tawaf. Maka kita carilah tempat-tempat yang afdal ketika mana kita nak sembahyang sunat tawaf tu. Selepas kita tawaf 7 kali. Maka di antaranya ialah bertentangan dengan babul Kaabah ataupun pintu Kaabah, yang ni belakang maqam Nabi Ibrahim AS. Maka kita berdiri betul itu, biar jauh kita pun dengan daripada Kaabah tu. Jangan rapat sangat dengan dataran ataupun laluan orang tawaf tu. Sebab apa? Sebab kalau kita sembahyang di tempat orang duk tawaf ataupun dataran orang duk pusing tu, akan menjadi masalah balik kepada kita. Kalau kita sembahyang di situ, puak-puak tu dia takkan kira, ada akan tak silap ambulan dia tolak kita, langkah kita boleh membahayakan kita. Maka kita dituntut untuk belakang sikit. Maksudnya carilah tempat yang belakang, yang bersesuaian, yang agak selesa untuk kita sembahyang sunat tawaf. Yang penting belakang makam Nabi Ibrahim dan juga berhadapan dengan bertentangan dengan pintu Kaabah. Okey, selepas kita sembahyang, kita doa apa semua di situ, kita disunatkan ataupun dituntut untuk minum air Zam-Zam. Sebelum kita nak pergi tempat sa'i mas'a ni, kita minum air Zam-Zam dulu. Sebab apa? Letih, penat, mungkin penat sa'i. Mungkin penat kita sa'i tawaf 7 kali itu, maka disunatkan, dituntut kita minum air Zam-Zam. Baik. Okey, lepas pada kita minum air Zam-Zam, kita terus sa'i antara Safa dan Marwah 7 pusingan. Sa'i itu rukun yang ketiga. Baik, habis sa'i kita akan inna Safa, mula di Safa, habis di Marwah. Maka apabila sampai di Marwah tu, maka cukuplah 7 kali kita pusing. Lepas tu masuk pula yang keempat, bergunting atau bercukur, yakni tahallul. Lepas kita sa'i, maka kita akan buat rukun yang keempat, kita bertahallul, bergunting. Ataupun lelaki, saya beritahu dah tadi ni, saya tunjuk gambar. On the way nak balik ke hotel tu, carilah kedai gunting rambut, pergi suruh kepala bagi 10 riyal, maka suruh dia cukur bagi botak. Itu sunat bagi lelaki sahaja. Lelaki sahaja. Baik, yang kelimanya iaitu tertib. Tertib adalah rukun umrah yang kelima. Maknanya kita buat 1, 2, 3, 4 tu dipanggil tertib. Kalau kita buat culang calik ataupun tungin langgang, bergunting dulu lagi sa'i pula, lepas tu tawaf kemudian, maka tak sahlah umrah kita. Itu dipanggil tertib. Di maknanya rukun umrah ni dia ada 5 sahaja. Okey, baik. Seterusnya, okey, wajib umrah. Tadi rukun umrah. Rukun umrah ada 5. Pertama niat, ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bergunting. Yang kelimanya adalah tertib. Baik, rukun yang seterusnya adalah wajib umrah. Wajib umrah. Yang pertamanya niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat, wajib umrah. Yang tadilah miqat ni apa dah? Miqat ni adalah sempadan. Sempadan untuk kita nak niat apa ihram, niat ihram umrah. Yang keduanya menjaga pantang larang. Pantang larang dalam ihram. Lepas kita niat seperti kita tadi, maka kita akan kena jaga pantang larang yang ada 13 tu. Baik. Wajib haji dia ada 2 saja. Ada 2 saja, dia tak banyak. Kita ingat rukun tadi ada 5, wajib haji ada 2 sahaja. Okey, seterusnya. Baik, dia ada sunat-sunat pula. Sunat-sunat. Sunat-sunat melaksanakan umrah. Yang pertamanya sebelum ihram. Sebelum ihram.
Iaitu apa yang dituntut untuk kita adalah bersedekah sebelum berangkat ke mana? Ke Mekah umpamanya. Bersedekahlah sekadar kita mampu. Ini benda ni sunat. Kalau kita tak buat pun tak menjadi masalah. Yang keduanya, kita menggerak kuku, bersihkan tubuh badan ataupun bersihkan seluruh anggota yang ada yang ada di anggota kita. Sama ada kita kerak kuku, ala kullihannya kita bersihkan segala kekotoran-kekotoran yang ada di tubuh badan kita. Umpamanya kalau perempuan tu dia mengandam rambut, ikat bergelok, kalau lelaki ni dia ada misai, janggut dan juga segala bulu-bulu yang ada di tubuh badannya. Dituntut untuk kita cukur dan juga kita cucikan. Cukur. Yang keempatnya ialah memakai ihram berwarna putih. Ihram berwarna putih. Yang kelimanya kita mandi sunat ihram. Sunat ihram ni kita dituntut mandi setiap kali kita nak buat umrah. Kalau kita di Mekah tu kita nak pergi umrah, ataupun kita Madinah, apabila hari terakhir saja kita duduk di Madinah, kita nak pergi ke Mekah untuk ziarah seterusnya, maka kita akan mandi dulu sebelum kita turun hotel di Madinah tu. Kita akan mandi sunat ihram, lepas tu kita pakai ihram, lepas tu kita turun naik bas menuju ke tempat niat, dan kita akan menuju ke Mekah. Begitu juga kita di Mekah tu, apabila kita nak pergi buat umrah, contohnya pagi ni kita nak pergi buat umrah, kita mandi dulu sunat ihram dalam hotel tu, lepas tu kita pakai kain ihram dan kita turun ke hotel lobby tu, maka kita cari kenderaan untuk pergi miqat. Itu sunat. Kita mandi. Yang keenamnya adalah sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram di mana di tempat kita berniat. Sembahyang sunat ihram tempat kita berniat. Baik, itu sunat-sunat. Sunat menunaikan umrah, iaitu sebelum kita ihram. Baik. Dia ada sunat sesudah berniat ihram. Ada sunat. Baik, yang pertamanya, selepas kita niat umrah di miqat, maka kita dituntut untuk bertalbiyah apabila kita berada di dalam kenderaan. Bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka keluar saja kita daripada miqat tu, kita naik kenderaan, maka itulah zikir kita sampailah di Mekah, sampailah kita lihat masuk dalam Masjid Haram tu, kita nak niat tawaf pula. Itu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah, zikir itu. Di atas kenderaan tu zikir. Kalau di Mekah tu mungkin yang Tan'im, umpamanya yang tempat yang dekat, maka tak lama kita talbiyah dalam teksi tu ataupun dalam bas. Kalau daripada Bir Ali, daripada Madinah tu, maka kita akan bertalbiyah sepanjang perjalanan tu. Baik, kalau penat berhentilah Ustaz. Penat lena dulu, lepas tu jaga lagi talbiyah pula. Itulah seterusnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Ulang 3 kali, lepas tu rasa letih, penat, berhenti Ustaz, lepas tu talbiyah pula 3 kali. Begitulah seterusnya sampailah kita di Mekah. Baik, itu sunat sesudah berniat ihram. Yang keduanya, berdoa setiap lokasi ibadah umrah. Kita berdoa, maknanya kita kalau kita daripada Madinah tu, kita nak masuk ke Mekah, sampai saja di Mekah tu kita tengok, kita lihat punya bangunan-bangunan yang berada di Mekah tu, maka di situ kita dituntut berdoa. Ada dalam buku yang disediakan, buku baca doa, melihat bandar-bandar di kota Mekah. Baik. Yang ketiganya, benda yang sunat ketika berniat ihram, mengucap Hajarul Aswad atau istilam, melambai-lambai tangan di Hajarul Aswad. Benda ni pun juga berhati-hatilah. Kita ni hanya boleh melambai-lambai tangan.
melambai tangan ketika mana kita nak mula niat tu, kita nak mula niat untuk tawaf tu, maka kita melambai istilam dipanggil. Sebab di dalam apabila kita ada ihram ataupun kita pakai ihram niat umrah, maka kita tidak dibenarkan untuk menyentuh Kaabah apatah lagi Hajarul Aswad, maka istilamlah sahaja sebagai syarat ataupun lambai-lambai. Yang keempatnya sembahyang sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Seperti kita tadi, lima sunat sembahyang sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim, iaitu selepas selesai kita tawaf 70. Yang kelimanya melakukan tawaf dan sa'i berturut-turut. Sunat. Maknanya kita tawaf dan kita sa'i itu berturut-turut. Berturut-turut lah. Kita buat berturut-turut. Itu sunat. Kalau dia tak larat, boleh juga berhenti. Tapi yang afdalnya, terbaiknya kita berturut-turut. Selepas pada kita tawaf, lepas tu terus kita sa'i. Lepas semualah, lepas kita sembahyang semua tadi sunat tawaf semua, kita terus sa'i. Kalau letih, rehat sat dalam Masjid Haram tu. Kalau letih sangat, nak balik hotel, tak digalakkan. Takut apa? Takut kita apabila kita balik hotel tu, kita takut terlanggar Pantai Larang 13 tu. Maka disarankan kepada kita rehatlah, penat. Selalunya kalau orang muda ni dia taklah penat sangat. Contoh macam orang tua ke yang agak keuzuran, maka dia boleh rehat sekejap sebelum dia sambung sa'i itu. Itu dia. Baik. Yang keenam, sunat seterusnya keenam ialah kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam selepas mana kita tawaf. Yang berikutnya adalah bercukur selepas sa'i ataupun bertahalul. Bukan sekadar bergunting bagi lelaki, kita bertahalul. Baik, itu adalah benda-benda sunat yang dituntut selepas kita berniat umrah. Baik. Seterusnya, ini di antara gambar-gambar yang masuk kepada di Madinah Al-Munawwarah. Ini suasana Madinah di dalam Raudhah. Kalau tuan-tuan tengok kapet tu, dia ada perbezaan. Itulah dia punya orang nak tunggu masuk dalam Raudhah. Sebab hari ini kerajaan Saudi ataupun pemerintah telah menetapkan kita kena bergilir, kena tunggu urutan nak masuk dalam Raudhah tu. Macam itulah gambar di sebelah kanan tu. Orang ramai nak tunggu. Dia akan bagi urutan, macam kita batok lah. Macam kita batok. Sampai turn kita dah masuk. Baik. Jadi habislah untuk slide yang pertama pada pagi ni. Saya nak sambung sikit lagi, insyaAllah. Sambung sikit lagi. Slide yang berikutnya. Okey, slide yang kedua pada pagi ini di bawah tajuk syarat-syarat sah tawaf mengikut pandangan Imam Syafi'i. Okey. Syarat-syarat sah tawaf pandangan Imam Syafi'i. Jadi maknanya apa yang saya senaraikan ialah syarat-syarat sah tawaf mengikut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang pertamanya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ni mestilah ada wuduk. Mesti ada wuduk. Itu syarat dia. Syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf pertama sekali ada wuduk bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keduanya baik, yang pertama tu contoh kalau kita sedang tawaf,
sedang kita melaksanakan tawaf umrah, tiba-tiba dalam pelaksanaan tu kita disentuh ataupun tersentuh, wanita, kita terpijak kaki ke perempuan yang bukan mahram kita, ataupun kita disentuh ke di sana, dia ramai-ramai ni biasalah. Kadang-kadang kita tak istilam tu, kita silam tu kan yang kita silam seorang-seorang kita, berpuluh ribu yang dah silam tu, ribu-ribu, maka di sana mungkin adanya tersentuh ataupun orang yang menyentuh. Kadang-kadang perempuan balik mana India ke mana tu, mereka tengah mereka tu mereka tak pakai stokit, kadang-kadang terpijak kaki kita, kadang-kadang mereka disilam tu terkena muka kita, tangan mereka tangan perempuan, maka mengikut pandangan Imam Syafi'i yang dikatakan qaul yang mengatakan bahawa tidak akan batal wuduk bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah di sana lah. Syaratnya bi ghairi syahwatin, bukan dengan ada syahwat, tak ada syahwat. Maka teruskan saja ibadah tawaf kita tu. Sebab walaupun kita disentuh sebab tak sengaja, kita pun tak sengaja terpijak kaki dia, maka teruskan. Jangan kita batalkan untuk kita tu. Kita tak batal sebab ada pandangan Imam Syafi'i yang disentuh ataupun tersentuh bi ghairi syahwatin, tanpa syahwat, maka tidak batal untuk kita, di mana di Mekah saja. Baik, yang keduanya mestilah suci daripada najis, sama ada pada pakaian, badan dan tempat tawaf, atau tidak menanggung najis seperti mendukung kanak-kanak lelaki yang belum berkhatan. Maka itu syarat yang kedua. Syarat sah tawaf mestilah suci daripada najis pakaian kita, kain ihram kita, ataupun pastikan tempat tawaf kita tu bersih lah. Sebab pengalaman yang saya pernah lalui dan tengok, kadang-kadang biasalah di sana, kadang-kadang ada orang yang saya tak pasti benda apa, tapi tengok macam muntah orang. Maka apabila kita tengok benda yang najis, maka jangan kita pergi bijak di situ. Kita lalu kat lain. Lalu kat lain, nak pindah laluan tu, pastikan bau kita ni, kalau kita tawaf, pastikan bau belah kiri kita ni bertentangan dengan Kaabah. Jadi mana kita tengok saja kotak, maka kita pusing kat lain. Tapi kalau dia cepat, apabila ada berlaku yang kotor dan najis, maka petugas dalam masjid tu dia cepat-cepat bersih, kejap je. Itu tindakan pantas kepada depan. Yang ketiganya, menutup aurat seperti dalam sembahyang. Bagi lelaki dan juga perempuan dalam melaksanakan ibadah umrah ni ataupun nak tawaf ni, mestilah ikut pakaian seperti mana kita dalam sembahyang, tutup bagi sempurna. Okay. Yang keempatnya, memulakan tawaf dari sudut Hajarul Aswad. Memulakan tawaf dari sudut Hajarul Aswad. Yang tadilah tempat kita nak niat tu. Tempat kita nak mula niat, dia ada satu garisan panjang daripada Hajarul Aswad tu sampailah ke penghujung dataran tawaf tu, dan kita lalu di sebelah kanan tu dia ada lampu berwarna hijau. Maka di situ dah bermulanya mabda' tempat kita pasang niat untuk nak tawaf. Baik, yang kelimanya, sewaktu tawaf jadikan Baitullah berada di sebelah kiri. Jadikan Baitullah tu berada di sebelah bahu kiri kita ketika mana kita nak tawaf tu. Pastikan dia mesti ada di sebelah kiri. Kalau ditolak ke, tertolak ke orang ramai, cepat-cepat kita pastikan bahu kita ni sebelah kiri. Baik, yang keenamnya, tawaf itu mestilah sebanyak 7 kali pusingan dengan sempurna dan yakin. Kita kena yakin. Lepas tu disarankan kepada kita ada satu tasbih yang kecil tu, yang ada 7 biji tu, kita bubuh kita pegang lah. Maknanya kita tawaf, mula saja tawaf apa kita niat tu, kita baca doa, zikir apa semua, sampailah kepada penjuru cepat kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar tu. Di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad tu, maka kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sampai saja kat Hajarul Aswad tu, kita istilam, kita lambai, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kita kucuk tangan, maka kita tarik biji tasbih tu satu, sampailah ke 7 macam tu lah. Itu untuk mudah kita meyakinkan kita punya 7 pusingan tu. Kena yakin. Kalau tak yakin, tambahlah bagi cukup keyakinan kita. Baik.
Yang berikutnya ketujuh, tawaf mesti di dalam masjid dengan niat ibadat. Tidak sah tawaf dengan niat dan nak cari kawan atau sebagainya. Dalam keadaan kita melaksanakan tawaf, ibadah umrah umpamanya, kita niat untuk ibadah. Jangan kita posisi tu nak cari kawan yang hilang. Jangan. Kenapa? Bila lari saja niat, takut dibimbangi ibadah Allah kita tu tidak sah. Selagi mana kita tak habis 7 pusingan, mesti kita niat tu, mesti niat ibadah umrah. Jangan kita niat cari kawan, jangan kita niat menalih. Mesti kita tetapkan niat tu. Bagi habis dulu, baru kita nak cari kawan apa hilang ke apa, lepas tu. Baik, yang ke-8-nya tidak menyentuh mana-mana bahagian Kaabah walaupun syadarwan, tembok Hijr Ismail atau rukun Yamani. Ketika mana kita tawaf umrah, kita dilarang untuk menyentuh Kaabah ataupun syadarwan, bingkai tu, bingkai Kaabah tu, jangan kita tepi pegang dan kita tepi sentuh. Sebab apa? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak dibenarkan. Kalau kita sentuh, batal punya pusingan tempat tu. Kita nak tambah pula. Maka biar kita selesai dulu kita tawaf umrah, 7 pusingan tu, nak pergi sentuh pintu lepas tu. Baik. Bagi habis dulu punya pelaksanaan umrah. Kalau kita nak sentuh juga, kita boleh. Kita pergi tawaf sunat. Kita pergi tawaf sunat. Maknanya tawaf sunat ni, kita pakai baju biasa. Kita pakai jubah. Yang perempuan pakai baju telkom biasa, pergi tawaf sunat. Bila-bila masa saja tawaf sunat. Lepas tu ada ruang, ada peluang dekat dengan Kaabah, boleh pergi pegang. Kalau ada rezeki, boleh pergi kujub Hajarul Aswad. Sebab kita bukan dalam niat ihram. Kita hanya buat tawaf sunat. Tidak menjadi masalah. Cuma dengan dalam ihram. Baik, ini contoh syadarwan, bingkai Kaabah tu lah. Di bawah tu, bingkai dia. Jangan kita sentuh dalam kita pakaikan ihram ataupun dalam ihram. Biar kita jauh sikit, kita tawaf luar sikit pada dekat dengan Kaabah tu. Baik. Ini dia contoh dataran Kaabah. Di situ ada Hijr Ismail. Bolehlah kalau ada diberi ruang, boleh kita masuk sembahyang dalam Hijr Ismail. Tu yang itu maqam Ibrahim. Kalau tengok tu ada lampu hijau, maka di situlah bertentangan dengan Hajarul Aswad tempat kita bermula niat. Baik. Ini di antara lokasi ataupun dia bagi panduan cara kita bermulanya Hajarul Aswad. Di situ ada garisan hijau, garisan dan rukun Yamani itu. Itulah saya katakan tadi, di antara rukun Yamani sampai saja rukun Yamani dan sampai saja Hajarul Aswad itu ditutup kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sampai kita betul-betul dengan Hajarul Aswad, dengan garisan itu kita istilah, kita lambai, kita kucuk tangan kita, Allahu Akbar, masuklah yang berikutnya. Jadi kalau kita selalunya kita akan buat praktikal bagi yang jemaah-jemaah yang pertama sekali nak menunaikan yang berumrah, jangan bimbanglah. Selalunya syarikat ataupun travel dia akan menganjurkan selain daripada kursus biasa di masjid ataupun di surau di mana-mana lokasi, dia akan buat praktikal amali. Penghabisannya adalah dengan praktikal amali, insya-Allah kita akan boleh nampak sedikit sebanyak gambaran pelaksanaan berumrah ketika mana kita berada di Mekah ataupun di depan Kaabah Al-Musharrafah. Baik, ini nama-nama sudut penjuru yang berada di sekitar Kaabah. Ada rukun Hajarul Aswad, rukun Al-Yamani, rukun Al-Syami, rukun Al-Iraqi dan sebagainya. Nama-nama. Baik, habis dia punya syarat-syarat ataupun syarat-syarat sah tawaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, seterusnya sunat-sunat dalam mengerjakan tawaf. Sunat-sunat dalam mengerjakan tawaf. Yang pertamanya berjalan kaki kecuali yang uzur. Ditutup kita berjalan kaki kecuali yang uzur lah. Yang uzur ni dia dibolehkan naik kalau hari ni di tingkat 1, tak silap saya, tingkat 1, tingkat 2, tempat surung kursi roda tu bagi orang tak larat lah, upah ataupun kalau pergi dengan anak tu, teruk anak tolak lah.
Ataupun bagi yang mampu boleh naik motor yang beroda tu lah, tawaf sa'i. Kecuali yang sihat ditutup kita berjalan kaki di dataran Kaabah. Keduanya beritibak, kita membuka. Itibak ada gambar, ni dia. Itibak. Ketika mana kita tawaf umrah, kita bagi nampak bau kita sebelah kanan tu, itu contoh itibak, kita panggil sunat bagi lelaki. Baik, yang ketiga dia melakukan lari anak. Ini kalau di dataran Kaabah tu kita tak buat. Sebab orang ramai, kita jalan biasa. Keempat, melakukan istilam pada Hajar Aswad. Begitu juga pada Rukun Yamani, tetapi tidak sunat mengucupnya. Di mana Rukun Yamani? Di Rukun Yamani tadi ni, digambar ni, ni Rukun Yamani. Di sini kita hanya istilam sahaja. Kita tidak mengucup tangan. Kucup di mana? Kucup kita di Hajarul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita kucup tangan tu. Itu di Hajarul Aswad. Rukun Yamani kita hanya istilam saja, kita angkat lambai saja dan kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sunat saja tuan-tuan. Baik. Yang berikutnya, yang kelima, membaca zikir dan doa yang warid. Yang warid ni yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim, para alim ulama. Kita pun kita baca doa apa saja boleh ketika mana kita tawaf. Bacalah doa apa, zikir ke, selawat ke, ataupun nak baca dalam buku panduan yang disediakan oleh tabung haji ataupun panduan umrah haji tu boleh. Sebab dalam buku panduan tu dia ada letak dah pusingan pertama doa ni, pusingan kedua doa ni sampai yang ketujuh. Jadi kalau kita ikut tu, maknanya habislah, kita ikutlah tujuh pusingan tu. Kalau tak membaca, ikut lambat ataupun payah nak baca. Sebab nak berjalan lagi, nak tengok depan lagi, lepas tu nak baca buku. Takut kalau kata yang baca lancang tu tak apalah. Kalau macam orang yang lambat baca apa semua, mungkin payah. Maka zikirlah apa saja, takbir ke Allah Akbar ke, tasbih ke apa ke, la ilaha illallah ke, selawat ke, sampailah habis 7 pusingan. Baik, yang keenamnya berturut-turut 7 pusingan. Buat berturut-turut. Yang ketujuh, tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Ketika mana kita tawaf tu, tawaduk dan khusyuk. Tumpukan pelaksanaan zikir yang kita baca tu ketika tawaf. Yang ke-8-nya, sembahyang sunat 2 rakaat selepas tawaf dan sunat melakukan di belakang maqam Ibrahim. Saya beritahu tadi, gambar maqam Ibrahim tu, ini dia maqam Ibrahim. Maka sembahyang belakang tu. Bagi bertentangan dengan multazam ataupun babul Kaabah, kita ambil di belakang ni, kita sembahyang sunat. Okey, ini tadi saya tunjuk itibak. Ayah dikatakan maqam Ibrahim. Maka selepas saja kita tawaf 7 pusingan, cukup 7, maka kita akan cari tempat ruangan yang boleh kita sembahyang di belakang maqam Ibrahim, ini dia maqam Ibrahim, dan juga bertentangan dengan multazam ataupun babul Kaabah. Dikatakan di situlah di antara tempat-tempat mustajab doa. Maka selepas kita sembahyang sunat 2 rakaat tu, maka berdoalah kepada Allah apa sahaja niat kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah makbul doa kita. Lepas tu kita bangkit, kita pergi menayat sedang, kita pisah ni pula. Sudah. Baik, jenis-jenis tawaf yang melibatkan jemaah umrah. Pertama, tawaf umrah, yang tawaf sunat. Tawaf umrah kita beritahu tadi, kita dengan kain ihram kita. Yang kedua yang tawaf sunat. Tawaf sunat saya bagi tahu tadi, anytime. Boleh waktu mana pun. Terpulang kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Pakai yang biasa, pakai jubah lelaki pakai pergi tawaf sunat. Yang ketiganya tawaf nazar. Jika ada jemaah yang bernazar dengan satu niat, maka wajib dia tawaf. Katakanlah dah pada nazar apa semua. Yang keempatnya tawaf wada', iaitu tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal, tawaf wada' ni kita kena buat apabila kita sudah berada di akhir hari di Mekah. Maka kita tuntut untuk tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Macam biasa 70% juga ada niat. Okey. Itu jenis-jenis tawaf. Baik, yang keseluruhnya rukun umrah yang ketiga iaitu sa'i. Sa'i. Tadi ni tawaf. Tawaf mula-mula tadi niat. Yang keduanya tawaf, yang ketiganya ialah sa'i.
Erti sa'i ialah berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali dengan mengikut syarat-syaratnya. Itu sa'i. Maknanya kita berjalan kaki 7 kali dan mengikut syarat-syarat. Di mana? Di Mas'a, iaitu Bukit Safa dan Marwah. Bagi yang tak mampu boleh dengan kursi roda atau seumpama dengannya, boleh. Nah, kalau yang tak mampu terlarat jalan ulang alik tu, boleh kita naik kursi roda kita upah. Upah orang tolak. Ataupun kalau kita pergi dengan anak ke siapa boleh tolak. Baik. Seterusnya, syarat-syarat sa'i hendaklah dilakukan selepas tawaf yang sempurna mengikut tertib. Syarat-syarat hendaklah melakukan selepas tawaf yang sempurna mengikut tertib lah tadi. Hendaklah bermula dari Safa hingga Marwah untuk satu pusingan. Bagi pusingan berikutnya dari Marwah ke Safa. Begitulah sampailah 7 pusingan. Pertama, kita mula daripada Inna Safa, dari Marwah ke Safa 1. Begitulah daripada Safa ke Marwah 2. Begitulah. Hendaklah sampai ke tempat tinggi di Safa dan Marwah, itu sunat sahaja. Sunat ketika mana kita sa'i naik atas tu lah. Dan ini binaannya cantik dan canggih. Maka kita naik tempat tinggi tu dah sampai dah dikatakan tempat Safa dan Marwah. 7 kali dengan sempurna. Kita yakin lah. Kita kena yakin dengan 7 kali. Yakin 7 kali dalam pelaksanaan sa'i. Yakin. Yang kelimanya sa'i kerana ibadah atau haji atau umrah. Niat ibadah dan kita niat lain nak cari kawan hilang tak boleh. Yang keenam, sa'i hendaklah di tempatnya, yang ini Mas'a Batnul Wadi, itu nama tempat. Baik, ini dia contoh gambaran di Bukit Safa dan juga Marwah. Ini laluan untuk sa'i, yang mana lampu hijau tu adalah dituntut bagi kaum lelaki untuk lari anak. Lari-lari anak di situlah. Baik. Seterusnya, ini dah gambaran tempat Mas'a. Ini Bukit Marwah Safa. Marwah Safa. Bukit Marwah, Bukit Safa. Ini tempat sa'i. Baik. Seterusnya, sunat-sunat dalam mengerjakan sa'i. Pertama, keluar ke tempat sa'i dengan melalui pintu Safa. Kita selesai saja kita sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tawaf tadi ni, lepas tu kita nak keluar ke tempat sa'i tu dengan pintu Safa. Dia ada pintu lah di sana. Dia ada pintu nama Babus Safa, maka kita lalui pintu tu. Sunat. Yang kedua, menaiki Bukit Safa dan Marwah hingga sampai batu-batu bukit tadi ni. Kita pergi sa'i tu, maka kita pergilah pijak tu batu-batu tu. Lalu dia itulah yang dikatakan renovate, buat bagi macam tu lebih cantik. Maka kita naik itu dapat sunat. Yang ketiganya, menghadap ke arah kiblat dan melambai kedua tangan serta bertakbir apabila kita berada di Bukit Safa dan Marwah tu. Disunatkan saja dah. Menghadap ke arah kiblat, kita takbir Allahu Akbar, angkat kedua tangan kita. Yang keempat, berlari-lari anak bagi lelaki, tidak bagi wanita. Lampu hijau tadi ni. Saya beritahu tadi ni lampu hijau. Di sana pun ada lampu hijau. Di hadap ni pun ada lampu hijau. Maka di antara lampu hijau itu disunatkan kita lari-lari anak. Baik, bukan bagi wanita, lelaki sahaja. Lari anak ni, lelaki sahaja. Yang kelimanya, berturut-turut ataupun mualat berturut-turut. Yang keenam, berwuduk. Disunatkan kita berwuduk walaupun kita sa'i. Contoh, kalau kita habis kita tawaf, kita sembahyang sunat tawaf, tiba-tiba ditakdirkan batal wuduk. Mungkin terkentut dan umpamanya yang membacakan wuduk kita, maka kita malas dah nak ambil wuduk. Kita dibolehkan terus sa'i. Sebab sunat sahaja dalam sa'i kita berwuduk. Sah juga kalau kita tak ada wuduk. Tapi apanya kita berwuduklah untuk kita sa'i. Yang ketujuhnya, berjalan kecuali yang uzur. Yang ke-8-nya berdoa.
Wanita dalam haid boleh sa'i sekiranya dia telah sempurna tawaf, boleh. Sebab mas'ah ni adalah dikatakan bukan tempat sebahagian daripada masjid. Boleh kita laksanakan ibadah walaupun kita dalam keadaan yang berhadas. Nah. Baik, rukun umrah yang keempat iaitu ialah bercukur ataupun bergunting. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kita bercukur. Lepas kita sa'i habis semua lah, kita akan gunting tahallul. Sah dilakukan sesudah selesai sa'i yang sempurna. Pastikan kita bermula daripada niat ihram, lepas tu kita datang ke Masjidil Haram, kita niat umrah, lepas tu kita pastikan sa'i tawaf kita tu 7 pusingan, lepas tu kita pastikan sa'i kita tu 7 pusingan, maka dikatakan sah dengan yakin, maka barulah sah tahallul kita tu. Setelah bergunting berarti sudah bertahallul dari ihram umrah, maka dapatlah satu umrah. Itu mudah saja daripada pelaksanaan yang berumrah. Begitulah hari berikutnya, hari yang berbaki-baki kita berada di Mekah. Ulanglah kita buat umrah sehari pun alhamdulillah. Kalau dia kuat lagi, dia boleh buat 2 kali. Pagi sekali, mungkin dia boleh buat petang sekali. Ikut kemampuan dan kudrat yang ada kat kita lah, dan kita paksa. Baik. Peringkatan, jika bergunting bercukur sebelum sah tawaf dan sa'i, maka ia belum bertahallul lagi dan masih dalam ihram. Pastikan, ingat, kalau kita bergunting bercukur sebelum sah tawaf dan sa'i, maka ia belum bertahallul, dia tak dikira tahallul. Pastikan kita sa'i dengan sempurna, tawaf dengan husna, baru tahallul itu sah. Kena bayar dam kerana kesalahan bergunting. Kalau kita bertahallul belum cukup ataupun belum sempurna lagi tawaf kita ataupun sa'i, maka kita kena bayar dam. Baik. Yang berikutnya, rukun umrah kelima adalah tertib. Tertib dalam rukun umrah bermaksud niat hendaklah dilakukan dari tawaf, sa'i, bergunting. Betul-betul. Contoh, bertahlul. Okey. Banyak lagi slide. InsyaAllah. Saya rasa untuk hari ini saya akan berhenti habis kepada tajuk rukun umrah yang kelima itulah. InsyaAllah pada sesi akan datang ni, hari lain kita akan sambung pula di bawah bab berikutnya, wajib umrah pertama berniat di miqat. Jadi saya rasa itulah untuk pada hari ini perkongsian ilmu berkaitan dengan umrah. Mudah-mudahan sidang pengikut sekalian ataupun sidang pendengar dalam live kita pada hari ini dapat sikit sebanyaklah perkongsian yang kita boleh saya kongsikan dengan sidang pendengar sekalian. Moga-moga adalah ilmu yang kita peroleh pada pagi ini. InsyaAllah diberikan oleh Allah Ta'ala pada ruangan yang diberikan pada hari yang berikutnya. Saya akan sambung tajuk yang ataupun bab yang berikutnya. Sebagaimana kita berada di perintah perkawalan PKP ini, maka inilah di antara salah cara alternatif untuk saya kongsikan ilmu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Jadi kalau lepas ni ada dibolehkan sebalik, maka kita pergilah tempat yang ataupun masjid ataupun surau yang dibolehkan untuk kita berkhusus. Jadi saya rasa cukuplah untuk pada pagi ini. Yang baik daripada Allah, yang salah silap kelemahan daripada diri saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.